Okey, Assalamualaikum semua. InsyaAllah sesi hari ini cikgu nak share tentang 3 rahsia untuk pilih ejen yang berkualiti. So mungkin ramai yang cikgu jumpa, kebanyakannya isunya adalah dapat rekrut ramai tapi lepas tu krik-krik ataupun susah nak dapat ejen-ejen yang berkualiti. So daripada maklumat kata rungutan luahan yang cikgu terima, so cikgu terbuka untuk share 3 rahsia pilih ejen yang berkualiti. Sebenarnya topik ni ada dalam package sistem ejen cikgu. Ada kat package sistem ejen cikgu share dengan lebih detail lah. So cikgu harap orang yang anda semua yang tengok video ni adalah tengah cari ejen yang berkualiti. Betul kan? Okay, so kenapa kita nak ejen yang kualiti? Okay, kenapa kita nak ejen yang kualiti? Pertama adalah kita nak konsisten sale. Kedua adalah kita nak orang kata ke depan. Kita tak nak kita buat sistem ejen sebulan dua lepas tu mati macam tu. Nak bisnes yang long term. So bila kita nak buat sesuatu yang long term, so kita perlu ejen-ejen yang berkualiti. Dan yang ketiga adalah kita nak berkembang. Yang keempat, bila kita dapat quality ejen, kita punya proses bisnes kita ni akan berkembang dengan baik. Okey, akan berkembang dengan baik. So itu antara 4 perkara yang kita nak capai bila kita dapat ejen yang berkualiti. Okey. Seterusnya adalah terus nak masuk kepada rahsia pilih ejen yang berkualiti ni. Okey, rahsia sebenarnya sistem ejen ni cikgu bagi overview sikit. Sistem ejen ni ada 6 orang kata 6 perkara besar lah yang perlu dipahami pada mana-mana yang jalankan sistem ejen. Okay, iaitu ada beberapa proses yang kita perlu buat semasa pre-recruit dan semasa recruit, close agent. Okay, bila dah close mereka ni pula, kita perlu train mereka supaya pandai buat jualan, pandai lagi recruit team, boleh kembangkan team dan kemudian kita perlu monitor mereka ni. Okay, kita perlu monitor mereka ni and then seterusnya adalah kita nak mereka ni membina legasi bisnes iaitu dengan sukses. Buka cawangan daripada ejen biasa yang masuk kita sampai dekat hujung ni dia dah mula jadi master stokis ataupun dia jadi founder. So itu maksudnya dah ada legasi. So ini antara 6 perkara besar lah dalam sistem ejen. So apa yang cikgu nak share malam ni adalah salah satu perkara kecil ketika recruit. Dalam recruit ni sebenarnya ada banyak lagi proses. Okay, ada banyak lagi rahsia. Cuma video ni cikgu nak share 3 rahsia bila kita nak pilih ejen. Okay, so ini adalah dapatan daripada kelas-kelas yang sebelum ni lah yang mereka dah going through bersama dengan cikgu. So ada yang buat closing tak sampai orang kata 20 minit dah 3 orang closing agent. Okay, kalau kita tengok kat sini macam stokis I know ni dulu ada 3 orang dia. Sekarang ni dah ada 7, ada pertambahan bila dah belajar. So kalau tengok yang ni lagi, beliau sekarang ni dah berjaya besar lah. Ramai yang kenal beliau. Rasanya beliau sekarang dah ada ribuan ejen-ejen di bawah beliau. Ketika ni kalau tengok kat sini ni 2017 ketika tu. Okay. So ni result beliau lah. Okay. So rahsianya adalah yang pertama adalah tetapkan avatar ejen. Avatar ni adalah karakteristik ejen. Okay, kita nak jenis yang macam mana? Kita nak suri rumah yang high educated,
kita nak suri rumah yang biasa-biasa, kita nak government staff atau pekerja swasta, kita nak pelajar ataupun kita nak yang pernah jadi ejen produk lain. So kita boleh tetap avatar kita sendiri. So kita tak perlu nak kata nak tamak nak semua sekali. Kita pilih satu pun dah cukup sebenarnya. Sebab bila kita pilih avatar yang betul, nanti kita mudah nak training. Okay, kita mudah nak training. Contohnya kalau kita fokus pada suri rumah. So kalau suri rumah, kalau kita nak buat training apa semua, kita boleh buat siang hari, boleh buat waktu pukul 10 pagi ke, contohnya macam tu. Maksudnya mudah kita nak susun aktiviti sister agent kita kalau kita ada avatar yang betul lah. Contohnya kalau kita pilih pelajar, so kita tahu pelajar ni sekarang dia ada high skill untuk buat video-video pendek, contohnya TikTok. So bila kita dapatkan mereka ni, mudahlah mereka nak buat video pendek. Tapi kalau kita ambil suri rumah, belum tentu. Dia belum tentu ada skill-skill untuk buat video. So itu antaranya kenapa kita kena tetapkan avatar agent yang kita nak. So kat sini cikgu tunjuk contoh. Ini adalah salah satu real case. Ketika cikgu recruit stokis, so cikgu pilih avatar gaji 5,000 ke atas, sebab stokis masa ni nak jadi stokis 5,000 lebih. So kalau pekerja government pun grade 44 ke atas, pensyarah, lawyer, stewardess, orang yang makan makanan organik, accountant, architecture, software engineer, doktor, usia 30 hingga 55 dan wanita, orang yang tak suka makeup, simple, assistant manager dan ke atas, traveller, maksudnya kat sini belanja backpack lebih daripada 5,000, peminat-peminat jenama channel, Mango, CK, G2000 dan yang ke-15 adalah masalah kulit, jeragat tebal dan penuaan. Ketika ni cikgu nak rekrut tim yang untuk produk suplemen, iaitu produk wanita, dan produk ni pula memang khas untuk yang berusia 30 ke atas. So package stokis 5,000 lebih. So ini antara avatar yang cikgu nak. Sebab cikgu nak orang yang orang kata dia ada ciri-ciri, sebab dia mudah nak jual produk yang bakal dijual tu lah. Sebab produk yang bakal dijual tu adalah berkaitan jeragat, anti-aging. Jadi ini antara avatar-avatar yang cikgu nak. Okay, so cikgu harap di luar sana jelaslah tentang perkara ni. Okay, seterusnya adalah tentang tips yang kedua. Rahsia untuk kita dapat ejen yang kualiti ni, kita tak boleh tangkap muat. Kita kena interview mereka-mereka ni. Sama ada kita nak interview melalui call ataupun kita nak interview melalui Zoom. Macam yang terkini tahun ni 2022-2021 ni, kebanyakan apa yang cikgu buat adalah cikgu akan buat satu sesi interview melalui Zoom. So kita tengoklah melalui sesi tu mana bakal-bakal ejen yang masuk awal. So kat situ kita boleh nampak dia punya attitude kita boleh nampak dah. Dan dalam proses interview secara Zoom ni, biasanya cikgu akan buat secara beramai-ramai. Contohnya ada 30 orang berminat. So cikgu akan interview dalam Zoom secara orang kata semua sekali ada kat dalam Zoom tu. Dan antara soalan-soalan yang cikgu akan tanya kenapa nak jadi ejen, kenapa nak jadi stokis, sebelum ni pernah buat apa, dan cikgu akan tanya berapa banyak masa yang anda semua nak spend untuk orang kata pulun buat orang kata buat produk ni, okey. Dan cikgu akan tanya juga berapa cepat nak mula. Okey, berapa cepat nak mula. Dan mungkin soalan terakhir cikgu akan tanya
berapa lama masa beri pada diri sendiri untuk sukses menjadi ejen yang sukses, stokis yang sukses, dropshipper yang sukses. So daripada soalan-soalan tu bila mereka jawab dalam sesi tu barulah cikgu akan nilai. Kat situ kita boleh nampak lah mana ejen yang berkualiti. Biasanya ejen yang berkualiti ni dia akan ada dia akan kata saya sanggup spend 1 hari 2 jam cikgu. Contohnya saya sanggup beri masa pada diri saya untuk belajar dan sukses dalam masa 3 hingga 6 bulan. So kita nampaklah. So kalau daripada apa yang diorang beri pada kita tu kita nampak potensi-potensi mereka. So kadang-kadang cikgu akan tanya juga, pernah tak jadi ejen sebelum ni, dah berapa kali gagal dah. So cikgu akan share lah. InsyaAllah kita dah ada SOP-nya. So ini contoh ejen-ejen yang sukses. Okay. So kita tunjuk, tapi kita tak kita bagi tahu untuk jadi ejen kita keputusan selepas sesi Zoom. Okay, so bila dah Zoom tu cikgu akan nilai, pertama sekali cikgu akan nilai dari segi attitude lah. So cikgu akan tengok lah attitude, cara bercakap macam mana, on time tak on time. Cikgu akan tengok. Yang kedua adalah komitmen. Daripada soalan-soalan yang cikgu ajukan tu, cikgu akan tengok macam mana komitmen mereka. Dan yang ketiga adalah cikgu tengok juga skill lah. Sebenarnya skill ataupun knowledge ni it's okay kalau seseorang tu tak ada skill atau knowledge. Yang penting attitude dia okay dan dia komitmen. Sebab untuk berjaya ni pertama sekali adalah attitude, yang kedua adalah ilmu dan yang ketiga adalah skill. So kalau dia ada attitude yang baik dan komitmen, insyaAllah ilmu dan skill tu kita boleh bantu dia untuk develop dia. Okay, jelas setakat ni. Dan yang ketiga adalah kita akan register ejen yang memenuhi ciri dan avatar yang kita nak. Okay, register ejen yang memenuhi ciri dan avatar. Maksudnya selepas sesi Zoom tu, cikgu akan cakap, okay, dalam masa 2 hari lagi, saya akan notify siapa yang boleh berdaftar sebagai ejen yang memenuhi syarat. Okay. Dan ejen yang berdaftar ni adalah ada bayarannya lah. Kalau ejen ikut package ejen, kalau stokis ikut package stokis. So 2 hari lepas tu baru cikgu maklum berjaya atau tidak. Okay. Itu antara 3 lah rahsia yang cikgu buat untuk pemilihan ejen yang berkualiti. So cikgu harap sesi ini akan memberi manfaat pada anda, dan sekiranya anda nak lebih lagi tentang sistem ejen ni, boleh isi borang di bahagian komen ada, boleh isi kat situ, insyaAllah akan dapat tips melalui email. So itu saja yang cikgu nak share pada kali ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi, dan jika ada apa-apa soalan boleh email kepada cikgu, iaitu di cikguclosing@gmail.com. Okay. Ataupun sekiranya ada masalah, ada apa-apa nak tanya tentang sistem ejen, insyaAllah boleh hantar email ke cikguclosing@gmail.com. So cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Right. Bye.